Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Julai bersama saya Nazira Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Isteri bunuh suami. Juga guru kafah hempas murid di reman. Mayat lelaki yang ditemukan maut di flat Nipah, Taman Daya Johor Bahru hari ini didapati terdapat kesan ikatan di kaki dan pukulan serta tikaman pada tubuh mangsa. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, dadah dipercayai jenis syabu dan peralatan penagihan turut ditemukan di rumah mangsa. Katanya terdapat kesan pukul dan tikam pada mayat mangsa yang ditemui di dalam rumah. Hasil pemeriksaan menemukan dadah dipercayai jenis syabu beserta peralatan penagihan. Susulan itu, polis telah menahan isteri mangsa berusia 35 tahun ketika cuba melarikan diri. Siasatan bagi kes ini dan suaminya meninggal dunia disebabkan oleh ada beberapa kesan daripada pukul dan juga kesan ikat dan sebagainya daripada mayat yang kita jumpai di dalam rumah tersebut. Dia berlaku dan ekoran daripada itu pihak polis telah menahan isteri dia itu yang dipercayai keluar lari daripada rumah lebih kurang beberapa ratus meter daripada blok 11 itu. Beliau berkata demikian pada sidang media di Yong Peng, Batu Pahat. Menurut Kamaruzaman, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif utama kes pembunuhan tersebut dan pekerjaan pasangan suami isteri tersebut. Terdahulu, seorang lelaki ditemukan maut di kediamannya di flat Nipah, Taman Daya Johor Bahru dalam kejadian kira-kira jam 7.50 pagi tadi. Anak mangsa yang berada di rumah berkenaan adalah saksi utama kejadian dan isteri mangsa ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Dalam satu lagi kes berlainan, seorang kanak-kanak perempuan berumur 11 tahun ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di Taman Bukit Tropika dekat Yong Peng, Batu Pahat. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, dalam kejadian pada pukul 4.55 petang semalam itu, mangsa dipercayai dijerut oleh ibunya di bahagian leher sehingga maut. Mangsa yang merupakan anak sulung dari 6 beradik itu ditemui dengan kesan luka di dahi dan kesan jerutan di bahagian leher. Manakala ibu kepada mangsa berumur 34 tahun telah ditahan untuk siasatan lanjut berikutan terdapat fakta yang bercanggah antara kenyataan saksi-saksi dengan kenyataan suspek. Ibu mangsa mendakwa anaknya menggantung diri. Kita mendapat maklumat, hantar tim ke tempat kejadian dan kita lihat dapat hasil daripada siasatan awal oleh pegawai penyiasat daripada pihak polis telah mengenal pasti bahawa kematian tersebut ada keraguan daripada apa yang didakwa oleh mak mangsa lah. Katanya mangsa telah dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat untuk dibedah siasat bagi mengetahui punca kematian. Menurut Datuk Kamarul, suspek telah dibawa ke hadapan Majistret Batu Pahat dan dibenarkan untuk ditahan reman selama 7 hari sehingga 21 Julai. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, di Terengganu, seorang guru kelas agama dan fardu ain kafah di sebuah sekolah di Marang direman selama 3 hari kerana disyaki menghempas seorang anak murid lelakinya sehingga patah kaki. Perintah reman ke atas lelaki tersebut yang bermula hari ini hingga Ahad dikeluarkan oleh penolong kanan pendaftar Mahkamah Kuala Terengganu Rabiatul Adawiyah Cik Khalid. Sebelum itu, suspek yang berusia 37 tahun tiba di pekarangan mahkamah dengan berbaju Melayu dan seluar lokap berwarna oranye. Ketua Polis Daerah Marang DSP Muhammad Zain Madris ketika dihubungi berkata perintah reman tersebut dikeluarkan bagi membolehkan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 325 Kanun Kesiksaan. Pada 6 Julai lalu, seorang murid lelaki berusia 9 tahun dilapor patah kaki kanannya selepas didakwa dihempas di atas kerusi oleh seorang guru kafah sewaktu sesi pengajaran. Kejadian tersebut dikatakan dilakukan kerana guru kafah tersebut berang dengan pelakuan kanak-kanak lelaki terbabit di dalam kelas sebelum itu.
3 lagi individu termasuk seorang ketua kerani kanan dalam Jabatan Kerajaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM bagi membantu siasatan berhubung isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana program insentif pengambilan pekerja Penjana Kerjaya membabitkan nilai keseluruhan kira-kira 100 juta ringgit. Reman ketiga-tiga individu itu masing-masing berusia 26 hingga 41 tahun itu dibuat di Mahkamah Magistrate Johor Bahru dan Mahkamah Magistrate Georgetown pagi tadi. Suspek pertama berusia 41 tahun ditahan di SPRM Johor kira-kira jam 7.45 malam semalam ketika hadir memberi keterangan bagi siasatan mengenai isu tersebut. Suspek dipercayai menerima RM5,000 daripada salah seorang pemilik syarikat sebagai balasan untuk membantu syarikatnya dalam urusan tuntutan bagi program insentif pengambilan pekerja. Dua lagi suspek masing-masing berusia 26 dan 40 tahun itu ditahan di SPRM Pulau Pinang pada jam 6.50 malam dan 7.25 malam. Sebelum ini, SPRM menahan 37 individu berusia 28 hingga 70 tahun yang terbabit dengan isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana Penjana Kerjaya. Kesemua individu itu ditahan di beberapa negeri termasuk Putrajaya, Selangor, Johor, Kedah, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Melaka, Perlis, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Untuk rekod, program Penjana Kerjaya adalah antara inisiatif kerajaan bagi membantu majikan dan pekerja ketika mendepani cabaran COVID-19 sejak awal 2020. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bercadang untuk menemui individu yang didakwa mempersendakan Islam dalam program yang dianjur Kelab Komedi. Yang Dipertua Yadim Nasruddin Hassan berkata, dalam pertemuan itu kelak, pihaknya akan memberikan penjelasan mengenai Islam sebenar dan berharap mampu membawa individu terbabit ke pangkal jalan. Itu satu daripada episod malang lah yang berlaku dalam sebuah negara yang sudah bertamadun, yang saya kira tak sepatutnya mana-mana pihak, terutama orang Islam sendiri, menghina agama yang dia anut. Ini satu yang sangat mengecewakan dan sangat memalukan. Jadi oleh kerana itu, kami atas kapasiti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia bercadang untuk menemui mereka ataupun bertemu dengan mereka bagi memberikan penjelasan tentang Islam dan betapa tindakan itu sebenarnya adalah salah besar dalam Islam, dan kita harap mereka dapat kembali semula ke pangkal jalan ataupun memperakui kesalahan itu dengan menyatakan kekesalannya dan buat perubahan. Dalam pada itu, Yadim akan menubuhkan skuad duat cyber dalam masa terdekat bagi menjawab penghinaan dan tindakan mempersendakan Islam di media sosial selepas melihat perbuatan menghina Islam semakin berleluasa. Nasruddin berkata pasukan skuad itu terdiri daripada ilmuwan agama dan berkemahiran dalam dakwah. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis penghargaan dan ramah mesra Yadim bersama rakan media di Putrajaya. Pada majlis itu, Yadim turut membentangkan kad laporan prestasi yayasan itu bagi tempoh 2 tahun dari 2020 hingga 2022. Sebanyak 15,759 program telah dilaksanakan Yadim, membabitkan hampir 6 juta penyertaan secara fizikal dan talian. Selepas ini, makanan ikan naik harga. Alhamdulillah, bertemu kembali. Hampir 100 penternak ikan dalam sangkar di Lagu Nasri 7 Tumpat mengeluh berikutan kenaikan harga pelet makanan ikan sejak 2 bulan lalu yang menyebabkan kos operasi mereka meningkat. Masalah sejak April lalu itu menyebabkan penternak terpaksa menaikkan harga jualan ikan dalam sangkar seperti siakap, talapia dan kerapu bagi mengelakkan mereka menanggung kerugian. Peternak ikan siakap dan tilapia Abdul Rahman Hamid, 53 tahun berkata sejak menceburi bidang ini lebih 30 tahun lalu, belum pernah berlaku peningkatan harga pelet yang begitu mendadak seperti yang dihadapi sekarang. Jelasnya peningkatan di antara 22 hingga RM51 bagi setiap kampit, 20 hingga 25 kg begitu membebankan. Pada 2 bulan yang lepas, harga ledok ikan tawar 50 naya 1 big 20 kilo. Lo ni dalam masa 2 bulan dia naik sampai hari ni harga dia 78 ya 1 big 20 kilo. Bermakna dia naiknya dalam
22 ya sebit. Abdul Rahman yang mempunyai 20 sangkar yang boleh memuatkan 12,000 ekor ikan setiap musim berkata, bagi mengurangkan kos makanan, dia terpaksa mendapatkan sisa ikan dari industri membuat keropok leko di Bandar Tumpat untuk diberi kepada ikan peliharaannya. Walaupun berdepan dengan risiko ikan lambat membesar kerana kekurangan zat, namun pemberian makanan alternatif ini terpaksa dilakukan bagi mengurangkan kos operasinya. Bagi Muhammad Fazli Muhammad yang membekalkan ikan untuk kolam pancing di seluruh negara, peningkatan kos makanan ini telah menyebabkan dia terpaksa menaikkan harga ikan jualannya dengan ikan siakap putih dijual borong pada harga RM20 sekilogram. Harga jual pun menaik. Dengan dengan harga 20 tu dengan banding dulu dengan harga 13 kilo tu orang akak lori. Kalau jual recik ni ya harga lain sikit, harga mahal lah sikit 18. Lah ni dah akak satu teh tu harga 20 dah. Jual recik tak boleh jual dah 20. Kalau kira tu. Tak. Gitu je. Apa jual? Apa jual? Kita pera ikan siakap putih, ikan talapia. Itu je. Kapu jaga gitu ada. Sementara itu, peniaga kedai makan di Laguna Seri Tujuh, Lizawati Muhammad berkata walaupun harga bahan mentah terutamanya ikan siakap dan tilapia menjadi menu utama di kedainya telah meningkat. Namun, dia cuba memastikan harga baru tersebut tidak membebankan pengguna. Bahan mentah pun naik, macam sayur pun naik sikit. Jadi, kita kena naiklah sikit jugalah. Naik pun tak banyak lah, tak membebankan pelanggan-pelanggan lah. Kalau ikan tu contoh dia naik berapa lah? Kalau ikan dulu 37 kilo siap masak. Lah ni 40 kilo. Ikan siakak lah. Kalau tilapia 30 kilo siap masak. Lah ni 34 kilo. Malaysian Relief Agency MRA Kedah akan menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan ke rumah mangsa yang terkesan akibat tragedi kepala air dan banjir lumpur di Kupang, Baling baru-baru ini. Pengerusinya Muhammad Saifullah Al-Hani Abdul Halim berkata, pasukan yang terdiri daripada 6 doktor dan 20 sukarelawan itu akan pergi ke rumah yang dikenal pasti di 41 kampung dan taman bagi merawat pesakit-pesakit yang terlantar dan tidak boleh berjalan. Pihaknya memberi fokus kepada mangsa yang bermasalah dari segi kencing manis, darah tinggi, penyakit-penyakit kulit disebabkan oleh bawaan daripada banjir. MRA prihatin kepada mangsa kerana memahami mangsa tidak dapat ke klinik kesihatan kerana terlantar dan tiada kenderaan kerana hanyut di bawah arus. Muhammad Saifullah berkata pemeriksaan kesihatan ini akan dilakukan dalam tempoh 2 minggu bermula esok. Kami ada 2 tim, satu tim yang akan duduk di klinik statik dan tim yang kedua adalah yang akan pergi rumah ke rumah. Tim yang kedua yang pergi rumah ke rumah ini adalah yang akan merawat untuk pesakit-pesakit yang terlantar dan orang-orang tua warga emas yang tak boleh berjalan. Dan mungkin ada yang penyakit stroke, penyakit yang ada masalah dengan masalah sendi yang menyebabkan mereka tidak boleh bergerak. Jadi ini kita akan santuni mereka di rumah dengan membawa doktor-doktor kita dan juga petugas perubatan untuk mendapat rawatan di sana. Muhammad Saifullah berkata sepanjang tempoh hampir 2 minggu, MRA telah membantu mencuci dan membaiki lebih 100 rumah mangsa yang diselaputi lumpur dan rosak. Terdahulu, MRA bersama skuad prihatin TV Al-Hijrah menyampaikan sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada mangsa di Kampung Iboy dan Kampung Tanjung dekat Kupang hari ini. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB mahu pelaksanaan inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela di Perkampungan Orang Asli, Sekolah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Maktab Rendah Sains Mara MRSM dan perkampungan di pedalaman dipercepatkan. Menterinya Datuk Seri Mazrul Khalid berkata, perkara tersebut telah dibangkitkan dalam satu pertemuan antara KPLB, Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC pada 8 Julai lepas. Ketika ini katanya terdapat akses digital di perkampungan orang asli, namun paras ketersambungan internet masih pada tahap rendah. Saya minta kalau boleh kita nak tolong percepatkanlah. Tak kira kaedah tak penting, kaedah apa pun boleh. Tapi penting tu orang tu boleh sekolah kemas boleh dapat. Maktab Rendah Sains Mara yang di luar bandar tu boleh dapat.
Mengenai cabaran pelaksanaan jendela di luar bandar, Datuk Seri Mazir berkata ia turut melibatkan kerajaan negeri sebagai pihak berkepentingan utama kerana melibatkan kawasan yang akan digunakan selain pihak berkuasa tempatan PBT. Jendela dirangka bagi memberi liputan meluas dan pengalaman kualiti jalur lebar lebih baik untuk rakyat sebagai langkah siap siaga negara beralih kepada teknologi 5G yang dilaksanakan secara berperingkat dengan fasa 1 bermula dari 2020 hingga 2022 dan fasa 2 dari 2022 hingga 2025. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Anugerah Murid Cemerlang Orang Asli 2021 di Bangi. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim berhasrat melahirkan generasi pendakwah muda yang berketerampilan dan holistik dengan menubuhkan akademik Da'i Muda Yadim. Kepada yang berumur 21 tahun sehingga 30 tahun boleh menghantar resume kepada email admy@yadim.com.my seperti yang tertera di poster. Hadiah dan sagu hati bernilai RM200,000 menanti anda. Tarikh penyertaan adalah sebelum 18 Julai 2022. Maklumat lanjut boleh berhubung terus dengan Urusetia Yadim. Afghanistan berdepan isu pendidikan. Laporan luar negara. Kebakaran hutan akibat cuaca panas melampau di barat daya Perancis sejak Selasa lalu memaksa pihak berkuasa memindahkan ratusan penduduk. Lebih 1,000 anggota bomba bersama 9 pesawat pengebom air dikerah untuk mengawal 2 kebakaran akibat gelombang haba dan angin kencang. Lebih 7,300 hektar hutan terbakar dicatatkan, pertambahan 2,000 hektar dalam masa sehari. Sementara itu, satu lagi kebakaran hutan berlaku berhampiran bandar Tenggar Tarascon dan sekurang-kurangnya 1,000 hektar hutan turut terbakar. Kebakaran turut dilaporkan di sekitar Bandar Landiras di selatan Bordeaux, 4,200 hektar terbakar, jalan raya ditutup dan lebih 480 penduduk berhampiran dipindahkan, menjadikan jumlah keseluruhan hampir 1,000 penduduk dipindahkan. Selain Perancis, fenomena kebakaran hutan turut dilaporkan di beberapa negara Eropah termasuk Portugal, Sepanyol dan Croatia hingga membakar rumah dan mengancam mata pencarian kerana sebahagian besar Eropah berdepan cuaca panas melampau hingga mencecah 40 darjah Celsius. Satu mushaf Al-Quran koyak rabak dikongsi 12 orang. Itu situasi dilalui pelajar-pelajar di madrasah-madrasah di sekitar Kota Kabul, Afghanistan. Ini menunjukkan betapa Afghanistan berdepan pelbagai isu pendidikan yang menekan ekoran belenggu konflik dan sekatan ekonomi. Ikuti laporan koresponden berita Al-Hijrah, Said Azwan Said Ali dari Kabul, Afghanistan. Dunia tahu Afghanistan baru keluar dari kacau peperangan selepas pertukaran kerajaan Ogos tahun lalu. Lebih 24 juta warganya kini dilaporkan bergantung kepada bantuan asing. Realitinya, selain isu ekonomi, mereka juga berdepan banyak isu menekan, termasuk isu akses pendidikan. Begitu juga pendidikan agama di mana pelajar-pelajar di madrasah yang tiada mushaf Al-Quran mencukupi. Perkara itu mendapat perhatian NGO Malaysia, Yayasan Amal, yang mengagihkan 40,200 mushaf Al-Quran di Kabul. Tuan-tuan boleh lihat yang koyak rabak ni. Ini Quran yang mereka pakai. 12 hingga 14 orang saya diberitahu satu Quran sekarang mereka gunakan. Pertama, saya berharap apa yang diwakafkan ini mereka baca dan manfaatnya untuk ibu dan ayah kita. Kemudian inilah bekalan akhirat kita. Pengagihan mushaf Al-Quran dengan tujuan melahirkan generasi cilik Al-Quran itu adalah usaha kecil rakyat Malaysia untuk membantu rakyat Afghanistan. Rata-rata pelajar yang menerima mushaf Al-Quran itu berterima kasih di atas sikap prihatin rakyat Malaysia. Mereka juga berjanji akan menjadikan Al-Quran sebagai asas untuk membangun dan mempertahankan negara. القرآن كانت السلام برمجدور نظر شده و برای كل یک معنی خود در القرآن هم تصمیف و یک روشنی دمی شده دلش پیدا میکنه و قلبش پر از نور بشه. Keluar dari belenggu kuasa asing, Afghanistan sebenarnya memerlukan bantuan dunia untuk maju ke depan. Kerajaan Emiriah Islam Afghanistan seharusnya bersikap lebih terbuka kerana dunia sebenarnya mahu membantunya, termasuk dalam aspek pendidikan dan ekonomi.
Isu yang menekan di sini bukan hanya tentang pelajar wanita yang tidak dapat pergi ke sekolah. Ia sebenarnya melebihi daripada itu. Sistem pendidikan di Afghanistan sendiri sebenarnya jauh ke belakang. Sebagai contoh, di luar kawasan pedalaman, sekolah pun tidak ada. Dan dalam pendidikan agama, di madrasah-madrasah di Tafiz, mereka hanya bergantung menggunakan mushaf Al-Quran yang rosak dan dikongsi oleh ramai pelajar. Afghanistan sebenarnya masih memerlukan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia, termasuk daripada rakyat Malaysia. Dan kita tidak seharusnya lagi bersikap tunggu dan lihat selepas 10 bulan berlaku pertukaran kerajaan di Afghanistan. Saya Azwan Syed Ali melaporkan daripada Kabul, Afghanistan untuk Berita Al-Hijrah. Jika sebut Abdul Rahman Osman, mungkin ada yang bertanya siapa individu ini. Tidak membawa identiti sebagai manbai di Tanah Suci, penyanyi utama kumpulan Gersang yang popular tahun 90-an ini menganggap pengalaman haji sangat menginsafkan. Fitri Musa dan jurukamera Kamuzaman Mansur melaporkan dari Makkah. Jadi kita tak sempurna kat dunia ni. Tak mahu. Itulah isi hati manbai yang diluahkan kepada kami. Sama seperti jemaah muassasah lain, Mambai berkongsi bilik hotel bersaiz sederhana bersama 5 jemaah. Malah pada permulaan perkenalan, beliau hanya memperkenalkan diri dengan nama sebenar Abdul Rahman Osman. Sehinggalah ada yang mula perasan dan menegur. Saya anggap diri saya biasa je. Saya tak anggap diri saya superstar ke apa ke. Pasal pada saya niat saya bila sampai kat sini, saya dah anggap diri saya bukan Mambai. Saya Abdul Rahman bin Osman. Kalau dalam kubur pun dia tak panggil Mambai. Dia akan panggil Abdul Rahman bin Osman. Jadi kita akan lupakan semua nama-nama glamour kita. Jadi kita semua sama. Sepanjang berada di Tanah Suci lebih 40 hari, pengalaman di Arafah paling memberi kesan. Apa yang kita nak, kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita nak mesti benda yang senang, kekayaan kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita kesusahan dan keperitan untuk ke Arafah. Bukan senang. Semua manusia akan hadapi, satu dunia akan hadapi benda ni. Bukan senang. InsyaAllah, kalau kita berniat betul, tulus, kita buat dengan hati yang suci, insya-Allah akan diberkati oleh Allah SWT, akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Itu je saya boleh pesan. Baginya apa yang diharapkan adalah keredaan Allah di sebalik kesukaran yang dilalui. Lama berada di Tanah Suci, jemaah sebilik sudah menjadi rakan. Bila saya masuk, first salam dia, macam biasa ke nampak lah. Tapi Alhamdulillah, dia so far boleh bergaul lah kan. Dia tak pandang, tak memilih lah dia pun. Kita makan, dia pun makan. Tabung haji hantar makan, dia pun makan. Apa yang ada pun, okey lah dia. Tak banyak kerenah sangat lah. Mambai seorang yang easy going lah. Senang bercampur dengan semua orang lah. Tak banyak kerenah. Apa yang ada itu lah. It's very good kan lah, bagus. Itulah saya cakap, saya memang bertuah lah dapat kenal dia lah in detail lah sebagai seorang kawan. Saya bersama dengan Abdul Rahman Osman, atau sebenarnya dikenali sebagai Mambai. Dan di sinilah jemaah-jemaah lain dan juga rakan-rakan sebenarnya dah jadi rakan-rakan sebab dah lebih sebulan berada di sini, mengenali sisi lain, sisi baik Mambai dan sisi yang orang kata mungkin di kaca TV belum mengenali Mambai begini. Tapi of course dekat kaca TV baik, dekat sini pun baik, alhamdulillah. InsyaAllah. So boleh sedikit Nyanyi. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Cadangan penurunan harga minyak masak, KPKK cari penyelesaian menang-menang.
Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK akan terus mengadakan sesi libat urus bagi mencari penyelesaian menang-menang susulan pengumuman harga minyak masak sawit akan diturunkan secara berperingkat. Menterinya Datuk Zuraida Kamarudin berkata, langkah itu bagi memastikan kebajikan pekebun kecil sawit terus terpelihara. KPKK dalam masa sama komited untuk memastikan industri sawit kekal sebagai sektor komoditi terbesar dan terus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. KPKK bagaimanapun menyambut baik pengumuman penurunan harga minyak masak sawit secara berperingkat yang dijangka dilaksanakan dalam masa terdekat. Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa semalam berkata pihak industri minyak masak sawit secara prinsip bersetuju membuat pelarasan bagi menurunkan harga minyak masak berasaskan harga pasaran minyak sawit semasa. Datuk Zuraida berkata sebelum ini KPKK telah mengadakan beberapa siri dialog bersama pemain industri minyak masak sawit untuk mencari penyelesaian isu kenaikan harga barang keperluan ini tanpa menjejaskan daya saing sektor ini. Beliau berkata peningkatan harga minyak sawit mentah MSM telah menyebabkan harga produk minyak sawit termasuk minyak masak meningkat dengan ketara di pasaran tempatan berikutan pengeluaran MSM yang rendah dan peningkatan harga minyak kacang soya. Harga produk sawit turut dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak mentah Brent dan prestasi ekspor minyak sawit yang kukuh di pasaran utama. Harga minyak sawit mula menunjukkan trend peningkatan yang ketara bermula pada pertengahan tahun 2020 dan telah beberapa kali memecahkan rekod harga tertinggi dalam sejarah industri sawit negara pada Januari 2021 hingga Mei 2022. Kerajaan telah mengimbangi kenaikan harga menerusi subsidi kepada 60,000 tan atau 60 juta paket polybag 1 kilogram bagi menampung keperluan pengguna tempatan terutamanya golongan B40. Harga minyak masak paket bersubsidi untuk pengguna tempatan ditetapkan pada harga RM2.50 sekilogram berbanding harga pasaran sebenar sekitar RM6 sekilogram. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum dan selamat malam.